Baik, kita bersambung lagi dan saya percaya tadi katanya Syed Faridino ada soalan yang ingin diajukan. Yalah, banyak benda yang Prof sebut tadi tak sempat kita nak mencelah. Okey, sekarang Prof, saya nak tanyakan sedikit tentang apa yang Prof bincangkan tadi. Itu satu contoh yang Prof berikan di mana Prof menyatakan sebagai contoh kalau kita melihat di negara-negara seperti Korea Selatan yang menghasilkan pelajar-pelajar yang cukup berdisiplin namun pada masa yang sama mampu mengecapi kejayaan. Okey, saya pernah bekerja sebagai di sebuah college kesenian di United Kingdom sebelum ini selama 5 tahun. Dan apa yang saya dapat saksikan ataupun apa yang dapat saya teliti di situ ialah pelajar-pelajar daripada Asia, terutama sekali dari Jepun, dari Korea dan juga dari China. Ya, mereka memang cukup berdisiplin. Mereka memang pandai untuk menghasilkan sesuatu. Kalau kita bagi dia assignment atau kita katakan okey, buat design ini ataupun reka satu benda ini, mereka akan menghasilkannya dengan kualiti yang tiada tandingan. Tidak dapat ditandingi oleh mana-mana pelajar di Eropah dari Amerika. Tetapi mereka tidak dapat berfikir secara kritikal. Okey, itu yang saya nak bangkitkan di sini kerana apa yang saya dapat saksikan persamaan di antara Malaysia dan juga negara-negara tersebut ialah pedagogi pengajaran itu sendiri, di mana kita disuruh belajar itu, disuruh belajar ini, tetapi kita tidak diajak untuk belajar itu, diajak untuk belajar ini. Proses pembelajaran itu merupakan satu proses yang perlu dipelajari kembali apabila kita pergi ke negara-negara yang sudah mempunyai industri yang dah maju seperti di Eropah dan juga di Amerika Syarikat. Jadi ini saya sebagai seorang muda yang pernah melalui sistem pendidikan di Malaysia bertahun-tahun dan kemudian berpindah ke luar negara, saya risau dan khawatir setiap kali saya bertemu dengan pelajar dari Malaysia. Pedagogi ini merupakan satu isu yang cukup besar. Kalau kita kata buat assignment, kat mana nak cari? Apa yang kita kena baca? Itu bukan masalah saya. Itu masalah awak sebagai seorang pelajar untuk mencari sendiri. Itu satu masalah. Apa komen Prof tentang itu? Saya rasa gambaran yang saudara berikan itu mempunyai kenyataan yang benar daripada beberapa segi lah. Kerana selama ini sistem pelajaran kita telah melahirkan mereka yang mirip kepada ingatan, mirip kepada intelek, mirip kepada cognitive dimensi kognitif. Jadi dimensi multiple intelligence yang lain, iaitu dipanggil kreativiti, yang inovasi dan menumpukan kepada penciptaan, rekaan, cari sendiri dan sebagainya, mereka kurang sangat kerana proses proses pembelajaran guru ini tadi, PNP, kita panggil PNP, belum dapat menukarkan paradigma itu kepada yang dilahirkan ini. Saya sendiri pun begitu juga. Orang pernah bertanya saya, maksud saya, mana you dapat you punya degree? I got my degree in University of Malaya dulu, in the 60s, because I learned by heart, banyak point. But I got my education in the West, from California. Itu dua bulan, nampak tak? Macam saudara jugalah. You got your education in the West, tapi you got your degree your whatever university. Maknanya tetapi ini yang nak bawa transformasi. Proses transformasi ini yang memerlukan bukan transformasi saja kepada dasar, bukan transformasi pada struktur sekolah dan sebagainya, tetapi terus transformasi dalam PNP ni. PNP yang memerlukan rombakan pemikiran mindset. Saya nak mencelah. Macam mana kita nak buat itu? Sebab kalau saya tengok buku yang Prof bawa ni, antara salah satu komen yang diberikan di sini daripada Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman Arshad ni, a very exhaustive analysis of the system starting with deprivation and isolation to one of realization and then perseverance. So maknanya kita sebagai satu negara telah pun mengiktiraf yang pada suatu ketika dahulu kita ada melalui proses ini, satu deprivation. Apa yang kita pelajar sebelum ini, itulah dia deprivation itu. Kita tidak diajar untuk belajar. Jadi kalau Prof katakan kita perlu membudayakan sesuatu yang baru di sini, macam mana kita nak buat? Bermula dengan cikgu. Boleh tak cikgu tu buat? Secara kebetulan saya baru pulang daripada Institut Al-Manin Baki dan mengendalikan wacana kepada golongan pemimpin institusi pendidikan guru, IPG dipanggil, di mana kita mencabar, di mana bagi saya maksudnya sini nak menjawab soalan itu, PNP, methodology dan pedagogical styles perlu berubah, perlu disedarkan kepada rakan-rakan kita, mereka yang perlu beranjak daripada cara lama mengajar cara ni, tetapi discovery learning dan seterusnya itu perlu beranjak dan perlu memberikan hanya panduan, bukan mengajar ini dia,
ini yang saya rasa memang menepati apa yang saudara sebutkan tadi, bahawa pedagogical styles, pedagogical skills perlu dipertingkat, perlu beranjak daripada yang lama. Being the giver, daripada kata pemberi maklumat kepada pemotivasi, orang yang memotivasikan untuk mencari maklumat. Tapi kan Prof, Ya. saya percaya bila kita berbincang tentang isu ni, apa yang Prof bincang dengan Dino tadi, maknanya mengkhususkan kepada tugas seorang guru gitu. Tapi bagaimana, okey, kita nak cikgu kita sekarang macam ni, sebab tahun lepas saya teringat kita banyak nak pelajar-pelajar kita excel dalam maths and science. Jadi adakah teknik yang kita ajar sekarang itu sudah memadai, itu sudah cukup untuk membuatkan pelajar kita suka ataupun by heart suka pelajaran ni? Saya tu jumpa satu institut tahun lepas di mana dia mengajar maths and science menerusi permainan, which saya rasa macam sangat menarik. Kita cakap pedagogi tapi menyediakan guru kita, golongan pendidik kita ke arah transformasi ini. Saya pasti sistem kata apa, pusat yang menyediakan guru-guru kita ini juga memerlukan satu transformasi juga. Yes. Sorry. Maaf saya. Ya, memang benar. Bahawa saya tak pertikaikan bahawa daripada contohnya, saya mendukung benar IPGM, Institut Pendidikan Guru, IPG, Institut Pendidikan Guru ada 27 dan 4 tahun. Mereka menghasilkan guru-guru yang akan menjadi guru sekolah rendah, di mana mereka perlu komponen para pendidik di institusi berkenaan sewajarnya senantiasa melalui proses perubahan, melihat cara-cara baru, pendekatan-pendekatan baru, gaya-gaya baru dan tindakan-tindakan baru untuk menghasilkan proses pembelajaran melalui permainan. Sebab pelajar-pelajar dah tak mau lagi. Satu masa besok, pelajar-pelajar keluaran pelajar sekolah, ini saya gambarkan, in future memang akan berlaku. Di mana pelajar-pelajar kita apabila saja nombor 3 kali 30 dia tak nak, dia pakai jadi dah tak, proses ingatan dah, cognitive dimension dah kurang. Tetapi skill untuk mendapatkan generasi baru ni lah. Generasi baru ini. Jadi kita berdepan dengan keadaan mencabar, bermakna para pensyarah, para guru harus melakukan proses transformasi yang dirangkumkan dalam ETP ini tadi, Economic Transformation Program, seluruh di seluruh bidang. Kalau tak dapat diterjemahkan di peringkat operasi, tak dapat dilakukan proses anjakan itu, cara dan pemikiran dan keterbukaan yang lebih antara interaksi daripada pengetua, guru besar dan sebagainya dengan guru-guru, memberikan ruang untuk susah. Amat sukar. Okay. Kita terpaksa berhenti rehat sekejap. Dah panas sekat kita punya discussion ni. Saya percaya ia pun ada soalan yang tanya. Okey, yang selepas ni buat masa sekarang kita berhenti rehat dulu.